sambungan suratul Ra'd, masih lagi ayat berkenaan dengan kebesaran Allah SWT, tentang kudrat Allah SWT. Dalam surah sampai ayat ke-16 ni kita dah baca, Allah SWT hanya datangkan dua ayat saja berkenaan dengan kata kritik orang kafir, kata-kata daripada orang yang mana menentang Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kata yang pertama, aidza kunna turaban, bila kita mati jadi debu, jadi tanah, maka inna fi khalqin jadid, kita akan hidup semula. Itu ayat ke-5. Di ayat ke-7, wa yaqul alladziina kafaru, berkata orang kafir, laula unzila alaihi ayatun min rabbih, kenapa Allah SWT tidak turunkan bukti-bukti tentang kudrat dia, tentang kuasa dia yang mereka minta, yang mereka minta yang mereka minta, yang orang kafir minta ke apa? Minta malaikat, minta nampak malaikat, ataupun minta turunkan kitab yang boleh mereka lihat. Ini pemerintah. Selain daripada itu, sampai ke ayat 15 dan ayat ke-16 kita baca ni tentang Allah SWT. Surah ni tentang Allah, tentang kudrat Allah, tentang ilmu Allah, kudrat Allah dan ilmu Allah. Sini pun kul man rabbus sama, Allah Taala tanya mereka man rabbus samawati. Ini surah madaniyah, tapi uslub ni uslub makiyah. Sebab tu sebahagian ulama tafsir dia kata ini surah makiyah kerana sudah terbiasa dengan makiyah ya. Sebenarnya kita bagi tahu dah, makiyah ke madaniyah sama ya. Sebenarnya tentang tauhid, tentang Allah, tentang risalah, tentang akhirat, tak ada beza. Cuma beza madaniyah ni dia ada ahkam, dia ada ahkam. Maknanya madaniyah pun tentang Allah, tentang akhirat, tentang Quran, ayat di Madinah. Cuma perbezaan Madinah, ayat Madinah dengan ayat Mekah ni, Madinah ni dia berkait dengan ahkam-ahkam. Dia tu di celah-celah dia tu ahkam, tapi tajuk utama tetap tentang Allah dulu, kemudian tentang Quran, kemudian tentang akhirat. Jadi bila kita tahu asas ni, kita perhati semua, hatta kita baca surah madaniyah semua pun, hatta surah Baqarah sendiri pun, Allah akhirat, Allah akhirat pasti ada. Dan benda ni zahir. Jadi bila kita tahu usul ni, maka kita tak pelik, kita tidak pelik. Jadi kalau semata-mata zauki kita baca Quran, memang kita akan nampak surah ni seperti mana makiyah. Hatta surah selepas ni pun Ar-Rahman pun nampak seperti mana makiyah. Qul man rabbus sama, tanya mereka man rabbus samawati, siapa dia pemelihara, pencipta, pemelihara, pelindung langit-langit dan bumi. Ini semua orang setuju. Ini cara Allah SWT untuk terima Allah SWT, untuk terima lazim dia tu Allah Taala mulakan dengan mabda yang asal, yang semua orang setuju. Di mana orang Mekah pun setuju, orang Arab jahiliah pun setuju, semua manusia setuju. Sebab ni fitrah yang Allah Taala jadikan, dalil fitrah. Siapa dia jadikan langit-langit dan bumi? Rabbu ni, siapa dia tuan, pemilik sebenar, pelindung, pemelihara langit-langit dan bumi? Qulillah. Nasihat mereka kata Allah. Qul Allah. Maka qul tanya lagi mereka, afattakhattum min duni awliya, maka adakah patut kamu jadikan selain daripada Allah sebagai pelindung kamu, sebagai orang yang mana kamu mengharap dia, sedangkan la yamlikuna li anfusihim naf'an wala dharra, sedangkan kamu suruh selain daripada Allah tu tidak pernah, tidak dapat mereka tidak memiliki manfaat dan mudarat. Mereka tidak ada kuasa untuk bagi manfaat dan untuk bagi mudarat. Yang lazim dia tu masalah orang Mekah ni, dia orang Arab jahiliah. Dia sebab bila siapa kita sekarang ni, tak, sebab tu rububiyah bukan selesai seperti mana dakwah sebagai orang kata dak rububiyah selesai dah, tak ada beza kita dengan mana, dak beza, tak ada beza sungguh. Lazim dia tu kita sama dengan mereka. Sebab kita tanya semua pemimpin kita, siapa dia jadi langit bumi? Semua Allah belakang. Lepas tu bawa tak ikut Allah, lazim dia tu payah. Sebab tu Quran mari lagi untuk pecah kan dalam hati kita ni kebesaran, ketakutan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu ayat begini mari lagi. Dah kalau tanya mereka, siapa yang menjadikan langit dan bumi, memelihara langit dan bumi, kontrol yang terlebih langit dan bumi? Allah. Maka apa kamu jadikan selain daripada Allah yang tidak buat apa-apa tu? La yamlikuna li anfusihim, mereka tidak dapat bagi mudarat menafkah pada diri mereka sendiri pun. Kun tanya nak ayat seterusnya ni, cek akal tu waras ke tak waras ni.
Hal yastawi al-a'ma wal basir? Hal tastawi dhulumat wan nur? Adakah sama orang buta dengan orang celak? Adakah sama kegelapan dan cahaya sama ke? Maka kalau jawab tidak, maka waras. Mana kalau hak ni boleh faham, bawah tu tak boleh faham. Ajib. Setara ni dia punya Allah SWT test IQ ni. Tetap ada mentauhidkan Allah SWT, tunduk dia patuh pada Allah SWT. Setara ni. Adakah sama yastawi, kita istaw, kata istaw. Adakah sama dengan sempurna? Al-ama wal basir. Adakah sama dengan orang yang buta dengan orang celak? Adakah sama kegelapan dengan cahaya? Maka jawapan dia tidak. Kalau tidak sama, mana jelas warah molek lagi. Am ja'alu lillahi syuraka khalaqu ka khalqihi fatashabahul khalqan. Tengok ni, ja'alu sini bukan jadikan. Adakah mereka yang jadikan bagi Allah ni ada teman ni? Adakah sekutu-sekutu yang mereka dakwa tu mereka mula mencipta seperti mana cipta Allah SWT? Tengok, akhalaqu ka khalqihi. Adakah mereka tu kamu suruh selain daripada Allah tu mula mencipta seperti mana pencipta Allah SWT, lalu fatashabahal khalq, lalu kamu jadi keliru. Hak ni hak Allah ke hak sekutu ni? Allah jadi juga, hak sekutu hak mereka susah pun jadi juga. Jawapan dia ke apa? Tak ada. Tak ada. Qul, katakanlah, Allah khaliqu kulli syai'. Allah yang mencipta segala sesuatu. Allah yang mencipta segala sesuatu. Wa huwal wahidul qahhar. Dialah yang Maha Esa, yang Maha Perkasa. Dialah yang Maha Esa, Maha Perkasa. Tapi tak terbuka lagi kan? Tak terbuka lagi kan? Syirik masih lagi berluas. Anzalam, kemudian ada data perumpamaan, tapi tak sebut sini perumpamaan, tapi sebenarnya perumpamaan. Anzala minha, dialah Allah lah yang menurunkan daripada langit air. Lalu dengan air yang turun tu fasadat awdiyah biqadariha, lalu air itu mengalir di lembah-lembah dengan kadar yang telah ditentukan oleh Allah. Maka air yang turun yang banyak yang mengalir ke arah lembah-lembah ni, maka air itu akan bawa ke bawah dia sayy. Fahtamala sayy, lalu air yang mengalir itu akan bawa ke bawah zabadan rabiah, akan bawa buih-buih yang terapun, akan bawa kotoran-kotoran yang terapun. Itu perumpamaan pertama. Yang kedua, wa mimma, di antara perumpamaan yang kedua, wa mimma yuqiduna alaihi finnar ibtigha'a hilyatin aw mata'in. Daripada apa yang dipanaskan ke atas dia, ke atas pada yang dipanaskan ke atas dia dengan api itu. Apa dia ni? Emas. Tak. Ibtigha'a hilyatin, untuk kita cari apa dia, perhiasan, untuk buat perhiasan ataupun sesuatu benda. Zabadun misluh, ada juga buih seumpama tu, seperti mana air tadi. Ini perumpamaan yang kedua. Orang kerja kedai mah, tak tahu benda tu mah tak mah, dia bakar. Maka kalau bukan mah, kalau tak asli tu, dia akan naik atas, kata apa? Okey, naik. Okey, diuji dengan bakar. Maka akan keluar taik dia ke atas tu. Maka seperti mana air hujan yang lebat ni pun tak biar mengalir ke lembah-lembah, maka di atas dia tu ada buih-buih akan bawa sampah-saran yang tidak berharga, tapi di bawah dia tu ada air yang menyubur ke tanah, Begitu juga orang yang mana buat perhiasan ni, emas gabar ni dah, maka dia bakar-bakar atas dia tu kotoran-kotoran yang nampak, tapi hak kekal tu gabar dia emas yang tuling, emas yang bersih. Ni Allah Ta'ala bagi tahu, kadzalika yadribullahu al-haqqa, demikianlah Allah Ta'ala buat perumpamaan berkenaan dengan hak dengan batil, Gapo dia? Fa amaz zabad fayadhhabu jufa. Ada buih tu walaupun nampak duk atas, nampak zahir, dia akan hilang, dia akan dibuang, dia tidak ada nilai. Jufa, Allah Ta'ala bagi tahu, dia tidak ada nilai. Begitu juga kotoran-kotoran yang naik atas tu. Mana ni umpama kan, batil ni nampak je zahir, tapi dia tidak kekal, Surah ni ke surah Ar-Ra'd tu. Ajib surah ni. Ar-Ra'd tu kita tahu ke guruh, bunyi guruh. Dan surah ni di antara surah nama para nabi tengah-tengahan, daripada Yunus, Hud, Yusuf, tiba-tiba datang Ar-Ra'd tu. Lepas tu Ibrahim. Lepas tu Hijr pun umat Nabi Saleh. Tiba-tiba datang Ar-Ra'd tu, datang guruh. Dan surah sebelum ni Yunus semua tu makiyah belakang. Ibrahim pun makiyah, Hijr pun makiyah. Hak ni sama Madaniyah, tunggu di Madinah.
Dan cara penurunannya pun ada hikmah dia supaya kita nampak zahir dia. Huruf mula-mula pun sama je. Hulaing alif lam ra, Hud alif lam ra, Yusuf alif lam ra, Ibrahim tidak. Ibrahim alif lam ra. Ibrahim alif lam ra. Sini alif lam mim ra. Dia beza supaya kita nampak. Dan guru ni lah bunyi dia kan menakut, bunyi dia ni benda yang mana nampak macam tak molek. Tapi di sebalik guru tu apa dia? Hujan, berita gembira, akan menyuburkan tanah-tanah. Jadi surah ni kita datang selepas surah Muhammad, lepas surah Hadid. Dan kita tahu apa yang berlaku dalam surah Muhammad berkenaan dengan munafik. Dia orang kafir yang tengok perintah Allah, dia pandai perintah Allah, hukum Allah ni tak sebuah guru, sebuah benda yang menakutkan, benda yang mana tidak ada kebaikan. Tapi Allah Taala bagi tahu kan, tak belajar daripada guru. Kamu pun tahu kan, nampak bunyi menakutkan gitu. Tapi di sebalik guru tu ada kebaikan yang sangat banyak. Jadi Allah Taala umpamakan Quran ni, dan nama satu surah ni Ar-Ra'd. Apatah lagi dari surah ni pula bagi tahu guru tu apa dia sebenarnya? Tasbih para malaikat. Sini Allah Taala dua perumpamaan. Air yang Allah Taala turun kan, atas bila turun lebat kan, atas kamu nampak macam kotoran, macam tidak bersih, macam tidak ada kebaikan. Tapi tidak, dia menyuburkan tanah daripada tumbuh-tumbuhan untuk kebaikan kamu. Kebaikan. Begitu juga emas, perhiasan. Ada masa bakar tu keluar kotoran dia. Tak nampak tak molek, tapi hasil daripada situ dah keluar dak benda yang berharga, yang bernilai. Ini perumpamaan Allah Taala bagi tahu. Wa amma ma yanfa'un nas, Allah adapun yang bagi manfaat pada manusia fayamkusu fil ard, akan kekal di atas muka bumi. Tak seperti mana air tadi bagi menyubur ke bumi ni. Begitu hak ni dia akan bagi kebaikan. Dia akan bagi kebaikan walaupun nampak zahir, nampak macam tak molek. Ni semua ni hadirin Allah Taala nak buat perumpamaan macam ni supaya kita yakin dengan Allah. Dalam perintah Allah ni ada kebaikan. Kadzalika yadribullahu al-amsal. Demikianlah Allah Taala buat perumpamaan. Tengok sebab tu ayat dia kan, lil ladzina istajabu, untuk orang yang mana terima sahut tuan dia, Allah Subhanahu wa taala. Suruhan Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah Subhanahu wa taala, maka al-husna. Untuk orang lagu ni dia akan dapat husna. Apa dia husna ni? Syurga. Ini targhib pula. Tadi supaya jangan bimbang, nampak zahir tak molek. Orang Mekah nampak kan, terima la ilaha illallah ni perang dengan semua Arab. Jadi masalah semua kan. Dia kebaikan, dia menyatukan. Nabi faham, kalau kamu terima seluruh Arab ni, terima kalimah ni, seluruh Arab akan tunduk pada kamu, seluruh haji akan bayar jizyah pada kamu. Kebaikan. Ini pandangan orang Islam. Yakin dengan perintah Allah SWT. Walladzina lam yastajibu lahum, dia orang yang mana tidak terima, tidak sahut seruan Allah Subhanahu wa, tidak tunduk pada Allah SWT, Allah bawa pergi akhirat. Orang lagu ni bila dia nampak akhirat, dia depan neraka, ni gambaran law anna lahum ma fil ardi, kalulah mereka miliki atas muka bumi ni semua milik mereka belaka. Dan wa mithlahu ma'u, dan ditambah sekali ganda lagi seperti itu, laftadau bih, untuk selamat di akhirat mereka akan tebuh, mereka akan bayar belaka. Laftadau bih. Tengok Allah bawa suhana. Ulaika lahum su'ul hisab, itulah orang yang mana bagi mereka seburuk-buruk hisab, dan wa ma'wahum jahannam, tempat tinggal mereka jahannam, wa bi'sal mihad, seburuk-buruk tempat. Afaman ya'lam annama unzila, maka wahai manusia, tak tanya, adakah kamu tidak nampak lagi? Adakah orang lagu ni tidak nampak lagi? Dia tak nampak lagi ke? Annama, sesungguhnya apa yang kami turunkan kepada kamu, min rabbikal haq, yang diturunkan kepada kamu Muhammad daripada Tuhan kamu ni al-haq, kebenaran semata-mata. Adakah dia nak jadi kaman huwa amah, seperti mana orang yang mana buta? Innama yatadhakkaru ulul albab, sebenarnya yang dapat ambil pengajaran ni ulil albab. Allah begitu. Siapa ulil albab ni? Orang yang tak terkesan dengan keadaan. Dia tak peduli dengan sentimen keadaan masyarakat, tekanan masyarakat, yang dia terkesan apa? Dengan hak, dengan kebenaran tu. Kewarasan yang Allah bagi bukan tinggi sangat. Beza Malaysia, beza. Dan orang buta dengan celak sama, tak sama. Waras. Boleh faham setara ni. Untuk faham kebenaran, untuk hak ni sebenarnya. Tinggal lagi ke boleh inabah pada Allah, inabah pada Allah, minta dengan Allah Subhanahu taala, minta dengan Allah Subhanahu taala. Dia tak ada jalan lain selepas kewarasan standard yang Allah Taala buat tu, bukan tuntut tinggi sangat. Cuma baki tu nak buat takabur, nak buat takut selain daripada Allah Subhanahu, inabah pada Allah Subhanahu. Siapa dia ulil albab alladzina yufuna bi ahdillah, orang yang mana menyempurnakan janji dia dengan Allah, dia tidak akan membatalkan
melanggar perjanjian dia. Walladzina yasiluna ma amara Allah, dia orang yang mana menyambung hubungan silaturahim yang Allah telah perintah supaya dia sambung. Wa yakhshawna rabbahum, dia takut pada Allah SWT. Wa yakhafuna su'al hisab, takut pada Allah, takut hari akhirat. Allah akhirat. Konsisten Quran. Madani dia juga Makki. Walladzina sabaru, sabar dia ni orang ni ulul albab. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, orang yang sabar bila diuji dengan ujian maka dia sabar. Sabar tak ada sahaja apa? Ibtigha'a rabbihim, kerana mengharap ke ibtigha'a wajhi rabbihim, mengharap ke keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendirikan sembahyang, tengok. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran, dan mereka infakkan apa yang kami bagi pada mereka, sama ada secara sembunyi atau secara terang. Wa yadra'una bil hasanah as-sayyi'ata, tengok, mereka membalas keburukan dengan kebaikan. Mereka membalas kebaikan yang dibuat padanya keburukan. Ulaika lahum uqbad, itulah orang yang mana bagi mereka kesudahan yang baik. Uqbad ni kesudahan yang baik, syurga. Gapo dia uqbad? Jannatu adnin, syurga adnin, yang dia masuk dalam itu bersama siapa dia? Bersama man salaha min aban, yang soleh-soleh di kalangan ayah mereka, datuk mereka, belah atas. Wa azwajim, bersama isteri-isteri mereka. Wa dzurriyyatim, bersama anak cucu mereka. Tengok ni. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, daripada malaikat akan masuk berjumpa mereka daripada setiap pintu, ucap tahniah, salamun alaikum bima sabartum, sejahtera ke atas kamu. Tengok ni. Bukan kebetulan bima sabartum, dengan sebab kesabaran kamu, dengan susah payah. Tak fikir cari jalan bagaimana isteri dia taat pada Allah, ayah dia taat pada Allah, anak dia taat pada Allah, cucu dia taat pada Allah. Ni salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar, sebaik-baik tempat uqbad dar. Walladzina yanqudu, ni orang yang menentang pula. Orang buat perumpamaan, satu orang yang taat, satu orang ulul albab ni yang menyempurnakan janji mereka, ni orang yang langgar perjanjian mereka dengan Allah. Adapun walladzina yanquduna ahda Allah, orang yang melanggar perjanjian dengan Allah. Selepas dia buat perjanjian dah, selepas gapo dia alih arwah dulu buat perjanjian dah. Nabi mari ingatkan perjanjian dia. Islam ni ingatkan semula perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqta'una ma amara Allah bi an yusala wa yufsiduna fil ard, dia memutuskan hubungan silaturahim yang Allah telah perintah supaya dia sambung, dan melakukan kerosakan di atas muka bumi ni. Ulaika lahumul la'nah, itulah orang yang mana bagi mereka laknat Allah Subhanahu wa taala, walahum su'uddar, bagi mereka seburuk-buruk tempat tinggal, neraka. Kemudian Allah Taala bagi itu hakikat pada orang mukmin dan kepada semua manusia. Allah yang bersutur rizqa liman yasha wa yaqdir, Allah yang luaskan rezeki kepada siapa yang Allah Taala kehendaki, dan Allah juga yang menyempitkan rezeki. Ujian semata-mata, ujian semata-mata. Jadi jangan kamu terkesan orang yang menentang Allah ni, mereka menentang punca dia kerana dunia ni. Sebab tu Allah Taala sebenarnya ayat dia sama ni jumlah mu'taridah. Sebenarnya tadi walahum su'uddar wa farihu bil hayatid dunya. Tengok sebenarnya ayat walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi wa yaqta'una ma amara Allah bi an yusalla wa yufsidu ulaika lahumul la' wa lahum su'uddar wa farihu bil hayatid dunya. Kalau kita potong ulaika lahumul la' baca an yusalla wa yufsiduna fil ardh wa farihu bil hayatid dunya. Mereka begitu gembira dengan kehidupan dunia. Kenapa mereka langgar perjanjian mereka dengan Allah? Kenapa mereka melakukan kerosakan ke atas muka bumi? Kenapa mereka memutuskan hubungan silaturahim? Kerana dunia yang mereka miliki itu, dan mereka telah dihias pada mereka begitu gembira dengan kehidupan dunia, dan Allah Taala bagi itu wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Tidaklah perbandingan kehidupan dunia di akhirat nanti itu melainkan satu nikmat yang sekejap, yang sementara, mata'. Nikmat yang sementara. Dan untuk orang mukmin faham ni, Allah datangkan jumlah Allah yang bersutur. Berapa Allah Taala bagi pada dunia? Berapa Allah Taala tak bagi pada orang dunia? Allah Taala bagi tahu, dia yang luaskan rezeki, dia yang sempitkan rezeki satu orang itu pada siapa yang dia kehendaki, sebagai ujian, Wa yaqul ladzina kafaru berkata orang kafir lagi, laula unzila alaihi ayatun min ulai lagi. Kali kedua. Kali pertama mereka ketika bila mati hidup semula. Pelik. Jadi Allah kata hak ni paling pelik sekali. Kata ni paling pelik. Selepas cerita tentang kudrat Allah. Ini kali ketiga kan. Wa yaqul ladzi berkata wa kafir yang menentang Nabi, laula unzila alaihi ayatun min rabbih. Bapa tak turun pada dia tanda, tak mukjizat daripada Allah Subhanahu taala. Ni siapa dia main gini? Nabi di Madinah ni. Yahudi main peranan lagu ni. Dia orang munafik yang terkesan ni, hak ni dak buat ni. Dolo kan Nabi.
Dia kau tahu Nabi Isa ni dia boleh menghidupkan orang mati. Tak. Kalau dia benar-benar Nabi, mesti dia boleh hidupkan siapa-siapa soleh kita ni. Percakapan mereka ni, Nabi Isa kan bersama dia para malaikat, Ruhul Qudus Jibril alaihissalam. Jadi ini percakapan yang diwar-warkan oleh Yahudi, ulama-ulama dia, belakang-belakang dia. Jadi ini yang bagi kesan pada orang munafik ni. Dan Nabi telah larang mereka supaya jangan duduk dengan orang Yahudi, tapi tak dengar kan. Dan kerana terkesan dengan dunia ada pada Yahudi, tarikan dia tu menyebabkan orang giat dia. Dan bila duduk dengan mereka terkesan dengan kadang-kadang begini. Jadi Allah Taala rakyatkan perkataan daripada Yahudi, daripada munafik, daripada orang kafir. Mereka berkata, bapa Allah Taala tak turun pada dia kalau dia ni benar-benar Nabi sungguh, tak turunkan mukjizat bukti daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bukti itu mereka minta. Qul innallaha yudhillu man, katakanlah Allah sesatkan siapa yang Allah Taala kehendaki, wa yahdi ilaihi man adam, Allah Taala pasti akan bagi hidayah pada orang yang mana? Man anam, ada sifat inabah, nak kembali pada Allah Subhanahu. Jadi ni Allah Taala bagi tahu. Jalan hidayah ni bukan semata-mata dalil-dalil, bukti-bukti. Jalan hidayah ni jalan inabah, jalan inabah. Jalan dalil ni sekadar walaupun untuk jelaskan sebagai kewarasan yang tak nak bagi itu, tak nak bagi jelas. Maka satu lagi jalan ni, nak masuk Islam, nak jadi hamba Allah, jalan inabah juga. Jadi, walaupun jelas cara mana pun, tak, kalau ada kesombongan, tak boleh. Kita baca dah surah Araf kan, Allah bagi tahu kan, sa'asrifu an ayati alladhi yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq wa in yara kulla ayatin la yu'minu biha. Kami akan jauhkan, Allah Taala tak kenal. Kami akan jauhkan daripada iman ni, daripada Quran ni, orang yang mana takabbur. Wa in yara kulla, walaupun dia lihat semua dalil bukti, dia nampak bukti, Allah Taala bagi apa? Dia tak akan ambil, dia tak akan beriman. La yu'minu biha wa in yara sabila rusydi, bila dia nampak jalan petunjuk ni, la yattakhidhu sabila, mereka tidak jadikan tu jalan mereka tidak ambil jalan tu. Allah Taala tak kenal. Sebab tu Allah Taala bagi tahu, katakanlah sesungguhnya bila Allah Taala sesatkan, Allah Taala sesatkan siapa yang dia kehendaki, dia wayahdi, siapa dia Taala bagi hidayah, man anam, siapa nak jadi hamba Allah. Man anam ni inabah ni orang yang nak kembali pada Allah, nak rujuk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah datangkan ayat alladzina amanu, orang yang beriman ni, wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang yang beriman ni, tengok, orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Mereka hanya tenang hati mereka ni dengan ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketahuilah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, takkid daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketahuilah Allah Taala jadikan manusia ni hanya dengan zikir pada Allah. Zikir sini apa dia? Bukan semata zikir ni, dak taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan taat pada Allah ni, dak hati jadi tenang, hati jadi tenang. Jadi jangan kita ambil hak ni ya. Tak, bukan semata-mata zikir. Zikir ni taat. Sebab tu orang yang zikir dia tak tenang juga. Taat pada Allah SWT, yang menyebabkan hati orang itu jadi tenang. Tenang apa tenang? Allah Taala begitu, orang beriman ni, wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Dia hanya tenang hati mereka dengan zikir pada Allah. Apa? Wah, Allah paling puas hati saya. Tengok Allah Taala cerita surah ni, mula mukaddimah surah ni. Siapa dia? Allah Subhanahu Wa Taala. Allahul ladzi rafa'a as-samawati bighairi amalin tarawunha thumma istawa wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara yudabbiru al-amra kulli syai' wa huwa alladzi maddala. Ini sifat-sifat Allah ni. Sifat Allah yang begitu hebat sekali. Tak munafak dalam agama dia. Semua ni daripada dia belaka. Dan ilmu dia bagaimana meliputi. Tengok ilmu Allah tahu. Allah ya'lam ma tahmilu kullu untha wa ma taghidul arham wa ma tajid. Semua alimul ghaib wasyahadah, sawa'un minkum man asar. Semua tetap Allah Subhanahu Wa Taala. Dia yang jadikan segala-galanya. Dia bawa pentadbir dia semua ni. Jadi orang mukmin dia ada tempat bergantung begini. Tempat ni jadi paling tenang sekali. Batallamu alladzina amanu, orang mana beriman dengan Allah, beriman dengan apa tadi? Dengan Allah begini yang dia jelas, tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Maka dengan sebut tetap Allah begini, hati dia jadi tenang. Dengan penuh kefahaman. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Maka ketahuilah dengan ingat pada Allah. Yang begini sifat dia ni. Yang semua dalam pentadbir dia, semua dalam genggaman dia. Tak hidup mati dalam genggaman dia, mudarat munafak dalam genggaman dia. Dia boleh buat satu dengan asbab tanpa asbab, khilaf dengan asbab, mudarat kehinaan kemuliaan dalam genggaman dia. Semua sifat-sifat yang sempurna ni ada pada Allah SWT. Maka tentu sekali sebagai manusia dia sudah condong kepada sesuatu yang hebat.
Apatah lagi suatu yang hebat tu buat ihsan pada dia, buat baik pada dia. Dan Allah lah paling buat baik pada kita. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Alladzina amanu. Dan sifat dia lagu mana? Orang yang mana beriman dan beramal soleh. Orang lagu ni tuba lahum. Tahniah pada mereka. Tuba lahum. Kebahagiaan untuk mereka, ketenangan untuk mereka, tahniah untuk mereka. Wa husnu ma'ab, dan sebaik-baik tempat tinggal, sebaik-baik tempat kembali. Jadi nak baca ala bi dzikrillah tu kena baca daripada mukadimah surah lagi. Mukadimah surah. Kalau tidak kan jadi gila ising pula. Nak tenang ke gila pula jadi. Sebab duk teruk benda yang mana dia tak faham. Nak masuk kebesaran, keagungan, sifat-sifat yang hebat ni dalam hati dia. Satu benda yang dia tak faham. Hanya mujarad diberitahu pada dia kan, tak masuk kebesaran Allah. Allah yang maha hebat tu dengan kalimah yang dia tidak faham. La ilah nafi, tidak ada ilah. Tidak tempat bergantung melainkan Allah. Allah tu tak faham apa dia Allah. Tak. Bagaimana sifat Allah SWT. Tak baca Quran kan? Tak. Maka dia semata-mata kalimah tu. Maka dia tekan Allah. Ulai 100, 200, 300, 500, 1000, 2,000, 3,000, 5,000, 10,000, duk teruk, putus wayah. So kata gila ising. Manusia mana boleh dia nak masuk. Dia ingat dengan semata-mata ucap, maka boleh masuk gitu. Tak. Dia hasil zikir ni hasil daripada kefahaman, daripada apa yang telah baca kitab Allah. Dia khulasah. Hasil perjuangan Nabi SAW. Begitu berani Nabi ni kerana la ilaha tawah. Ya ayuhan nas qulu la ilaha tuflihun. Kemudian Nabi di Mekah kan, wahai manusia, di pasar-pasar, wahai manusia, ucaplah la ilaha illallah, kamu akan berjaya. Mau Nabi dengan yakin bagi tahu pada orang Mekah, kita pun waham, zaman kita ni waham. Kalau kita bagi tahu pada orang Kelantan semua ni, kalau kamu terima kalimah ni dengan sungguh-sungguh, dak seluruh seluruh Asia ni akan tunduk pada kamu, seluruh alam ni akan bayar jizyah pada kamu. Ni kalimah ni. Bagaimana Nabi yakin? Yakin ke apa? Yakin dengan kebesaran Allah. Tak terkesan dengan keadaan, tak terkesan. Nabi lebih faham lagi bahawa dengan tolak 360 bahala ni bahaya pada Mekah ni, bahaya orang semua akan serai dia semua. Di sebalik kabilah tu ada kekuatan lain tu. Nabi faham. Nabi orang paling jelas, Nabi paling sensitif sekali. Tapi bila mari daripada Allah, perintah Allah, kebesaran Allah tu telah menguasai diri Nabi. Sehingga dia tak peduli pada keadaan siapa-siapa pun. Tak. Sebab tu dia bagi tahu ada pak saudara dia, bila pak saudara dia pujuk dia supaya berhenti kan, dia ingat Abu Talib tak jamin dah keselamatan dia, maka Nabi SAW pandai ke langit kan, bagi tahu pada pak saudara dia, wahai pamanku, seperti mana kamu tidak boleh tak boleh memadamkan cahaya matahari, tak, begitulah aku tidak boleh tinggalkan usaha ni. Aku akan teruskan usaha ni sehingga usaha ni berjaya ataupun kepala aku cabut. Itu Nabi buat keputusan kita. Nabi tak boleh tinggal, sebab Nabi tinggal akan bahaya. Dia takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan perasaan begini, nak kita zikir pada Allah SWT. Dan ayat ni pun nak tahu tetap betapa tenangnya orang mukmin ni dengan Allah SWT, dengan zikir pada Allah, baca daripada awal bagaimana sifat Allah SWT. Kadzalika arsalnaka, kemudian kembali semula. Demikianlah wahai Muhammad, kami utus kamu pada satu umat ni yang mana telah berlalu sebelum umat ni, sebelum Quraisy ni, sebelum orang Mekah ni, sebelum umat Nabi SAW. Banyak umat sebelum ni. Bahawa kami utuskan kamu pada umat ni, litatluwa alaihimul alladhi awhayna, untuk kamu baca pada mereka apa yang kami wahyukan pada kamu. Itu tugas Nabi. Mana dakwah ni kepada dia, baca pada umat ni perintah-perintah Allah, baca pada umat tentang kebesaran kitab Allah. Kita panggil Rasulullah, apa dia Rasulullah? Utusan Allah. Utusan ni kecek kepada dia. Kecek modal dari pengutus, Allah yang mengutus dia. Nabi ni sebagai utusan. Jadi modal utusan ni kepada dia daripada pengutus lah. Pakai apa dia modal? Ni kitab Allah. Risalah, dia panggil risalah ni. Buat kita buat khulasah dah. Kecek kepada dia tauhid, risalah, akhirat. Apa dia sahaja ni? Patut belajar benda ni, pahala kecek kepada dia. Patut kita kecek ke qasir. Pada tahu tauhid pun daripada ni juga. Risalah ke pun perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah SWT. Dia akhirat daripada hak ni juga. Bah kita menjauhi hak ni. Sebab tu dakwah kita jadi kering. Kita pun rasa kering. Tengok Allah Ta'ala bagi kita pada ni. Demikianlah kami utuskan kamu pada umat ni, yang mana telah berlalu sebelum umat ni ramai umat-umat lain. Dan tujuan ke apa? Litatluwa alaihim, supaya kamu baca pada mereka apa yang kami wahyu kepada kamu.
Yang mana wahum yakfuruna birrahman, mereka kufur dengan Ar-Rahman. Sekarang ni orang Arab ni kufur dengan Ar-Rahman. Qul huwa rabbi la ilaha illahu, katakanlah huwa rabbi, Ar-Rahman itulah Rabb aku, Tuhan aku yang semua. Tidak ada ilah, tidak ada tempat bergantung melainkan dia. Alaihi tawakkaltu, kepada dia tempat aku bergantung, wa ilaihi mata, dia tempat aku, tempat rujuk aku, tempat kembali aku. Kemudian Allah SWT datangkan ayat untuk tenangkan Nabi, untuk tenangkan kita, dan untuk kita puas hati dengan risalah ni, dengan Quran ni, dari dakwah, dari usaha untuk islah umat ni. Allah begitu, walau anna Quran, kalau ada sesuatu kitab yang boleh suyirat bihil jaya, yang boleh pindah bukit, yang boleh pindah bukit, ataupun boleh kutiat bihil ard, bukan boleh potong bukit, yang mana boleh ada ilmu yang lipat bumi. Kutiat ard ni gambar dia potong dia punya jarak dia, dengan makna tu boleh dah. Ni sesuai gitu, bukan kutiat mana potong bumi, belah bumi. Tak belah bumi, nak terjemah belah bumi boleh juga, tapi kutiat ni gambar dia qata'an ard, biasa dalam bahasa Arab digunakan, tak mempercepatkan perjalanan tu, jadi cepat jalan. Mana ilmu lipat bumi, macam surah An-Naml dulu kan, ada bawa istana Balqis dari masa sekelip mata. Au kutiat bil au kullima bihil mauta, ataupun sesuatu yang mana boleh menyebabkan orang mati ni hidup, boleh kecek dia orang mati. Au kullima bihil mauta, maka takdir dia tak ada. Lau tu kan ismu syart, kalau ada sesuatu yang mana boleh pindah bukit, boleh menyebabkan perjalanan disingkatkan, dia boleh hidup orang mati, maka lakan al-Quran, takdir semua fasil, lakan pasti sekali Quran, pasti sekali Quran. Balillahil amru jami'an ni, ni ajib lagi. Walaupun Quran ni Allah Taala bagi tahu sebenarnya kekuatan dia lebih hebat, boleh pindahkan bukit, boleh apa dia potong boleh dekatkan jarak yang jauh ni, perjalanan dia boleh hidupkan orang mati pun. Lepas tu hidayat lagu mana? Orang akan dapat hidayat dengan kalau Quran ni boleh zahir benda lagu ni, sungguh boleh. Dan Allah Taala kata hidayat ni perkara lain. Hidayat ni balillahil amru jami'ah. Bahkan sebenarnya masalah hidayat ni milik Allah. Keputusan hidayat ni lillah al-amru, hanya milik Allah semua sekali. Hidayat ni adalah genggaman Allah Subhanahu taala. Adalah genggaman Allah Subhanahu. Dan manusia tidak akan beriman dengan perkara luar biasa. Nabi Isa AS, di antara mukjizat dia menghidupkan orang mati. Beriman Bani Israel dengan Nabi Isa. Tak beriman, nak bunuh Nabi Isa kan? Tuduh ahli sihir pula kan? Bahaya ni, biar hidup ni bahaya ni. Tak boleh buat tanah, ambil tanah, betuk saya ke burung, tiup jadi burung sungguh. Nabi Isa sembuh orang buta asal jadi celak, kusta jadi sembuh. Lepas tu orang mati hidup. Hidup. Dia umat beriman, tak beriman. Dia tuduh ni ahli sihir yang bahaya ni pula. Itu dia main peran. Manusia tak beriman. Jadi Allah Taala nak bagi tahu tak, mana dengan Quran yang turun pada Nabi sekarang ni sudah padat dah sebenarnya untuk hidayah. Bahkan kalau Quran yang Allah Taala bagi tahu boleh dengan dia ni boleh pindah ke gunung ganai, boleh belah bukit, boleh belah bumi, ataupun boleh cepatkan perjalanan, boleh hidup, maka manusia tak akan beriman juga dengan perkara begini. Sebab hidayah ni dia nak apa dia? Nak ada tundukan, khuduk pada Allah SWT, nak ada sifat inabah. Betul, balillahil amru jami'a. Bahkan sebenarnya perkara hidayah ni hanya milik Allah SWT. Lepas tu tugas Nabi ke apa? Tak lama dah ke sebelum ni kan? Tugas hanya sampaikan dengan sempurna tugas Nabi. Sebab ayat selepas ni, afalam ya'asil ladzina amanu, maka adakah patut Allah kata, adakah orang yang beriman ni nak putus asa dengan dakwah, dengan usaha ni Nabi dan para sahabat ni berkena usaha di Madinah ni supaya semua orang taat pada Allah. Tak putus asa, maka jangan putus asa. Sebab bukan tugas kamu untuk masuk ke hidayah mana, tugas kamu untuk sampaikan, untuk sabar. Orang kritik lagu mana, sabar. Allah Taala kata allau yasha'ullah, kalau Allah Taala nak lahadan nas jami'an, Allah Taala boleh bagi hidayah belakang. Allah Taala tidak berhajat pada siapa-siapa, tidak berhajat pada siapa-siapa. Dan ada pun orang kafir, wala yazalul ladzina kafaru, dan orang kafir terus menerus Allah Taala bagi tahu tusibuhum bima sanau, dan akan menimpa mereka dengan sebab apa yang telah mereka buat, pelanggaran, penderhakaan, maksiat-maksiat yang mereka buat kan. Untuk sedarkan mereka tu, Allah Taala timpa pada mereka qari'atun, musibah-musibah. Qari'atun, musibah-musibah.
Pas sekarang kita tengok berlaku. Tengok dalam berita hari-hari ke tak? Taufan berlaku, musibah berlaku, hari-hari berlaku seluruh dunia. Berlaku tu apa? Kerana dosa. Dia kerana supaya mereka kembali pada Allah SWT. Biar mereka mikir. Tapi tidak jadi gitu kan. Tapi tengok Allah Ta'ala dengan rahmat dia kan, masih lagi datangkan musibah-musibah ni supaya manusia ni yang guru dengan kepandaian dia, dengan ilmu dia, dengan kebijaksanaan dia, atur urus kehidupan dia sehingga dia rasa dia ni hebat. Mari musibah, mari taufik hancur, menengung. Tak, masa menengung tu sepatut hidayah datang. Cuma kita tak ambil peluang tak sepatut bila berlaku lagu ni pun gata orang. Nak bagi tahu tentang Allah, bagi tahu dunia tempat ujian, bagi tahu gini. Masa ni peluang dia. Allah bagi tahu. Terus menerus orang kafir ni akan menimpa mereka sampai hari kiamat dengan sebab perbuatan mereka. Qari'atun, musibah. Au tahullu qariban min dari, ataupun mereka akan pindah daripada tempat mereka. Pindah pergi akhirat. Hatta ya'ti yaw'adu, sehingga datang janji Allah SWT, kematian. Inna Allah la yukhlifu mi'an. Allah SWT tidak akan mungkiri janji dia. Wadakad kemudian untuk tasliah Nabi, sesungguhnya Rasul-Rasul sebelum kamu mereka juga telah dipersendakan. Maka fa'amlaitu lil ladin, maka aku bagi tempoh. Tengok Nabi Nuh 950 tahun kan. Nabi Hud lama mana, Nabi Saleh lama mana. Semua para anbiya yang kami utuskan. Mereka dipersendakan oleh kaum masing-masing, tapi fa'amlaitu lil, aku bagi tempoh pada orang kafir. Betul, Allah Ta'ala sayang pada makhluk dia lebih daripada kita, daripada Nabi. Bagi peluang. Summa akhadtuhum, kemudian lepas tu dah bawalah aku hukum mereka. Maka bila datang azab aku pakai anak iqabi, bagaimana dahsyatnya azab aku. Maka kembali kepada Allah SWT, kembali tetap Allah, tetap kudrat Allah, tetap kehebatan Allah ni cerita. Maka adakah sama wahai manusia yang berakal bila dengar Quran ini dibaca? Ada afaman huwa qa'imun ala kulli ma kasabat? Adakah sama dengan satu orang yang mana qaimun ala kulli nafsin, yang jaga, yang sentiasa bersama setiap jiwa. Allah ni ayat ni menakutkan. Ini cerita tentang dia ni. Afaman huwa qaimun ala kulli, maka adakah sama kamu suruh selain daripada Allah Ta'ala tu tak tahu ke satu dengan satu zat dengan Allah SWT yang mana qaimun ala kulli nafsin bima kasabat, yang sentiasa berada bersama dengan setiap jiwa. Apa yang dia buat tu Allah Ta'ala ada bersama dengan dia. Ilmu Allah SWT. Apa saja. Orang Islam orang kafir dalam perhatian Allah semua dengan zat begini, dengan patut takdir tu, dengan orang yang mana tidak tahu ke satu, tetapi dia pun dia tak tahu kau kamu suruh tu. Wa ja'alu lillahi syuraka, lalu dia jadikan selain daripada Allah tak tahu ke satu tu sama dengan Allah yang mana setiap orang ni, setiap makhluk ni dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Qul sammuhum, tanya mereka nama gapo kak? Siapa dia tu? Sammuhum, nama ke? Siapa dia tu? Sebab Allah SWT lagu ni, am tunabbi'unahu, adakah kamu nak bagi tahu pada Allah bima la ya'lamu, tentang sesuatu yang dia tak tahu apa yang berlaku di bumi. Am bi zahir min qaul, tak, satu perkara yang mana sangat jelas. Bal zuyyina lil ladzina kafaru, bahkan sebenarnya dihias pada orang kafir, tak syirik dengan Allah, tak, tidak mahu tunduk pada Allah, dihias pada orang kafir ni makruhum, tak, perancangan jahat mereka tu untuk hapuskan Islam, untuk hapuskan Nabi, untuk hapuskan Quran ni molek. Wasuddu anis sabil, dia juga usaha mereka untuk halal daripada jalan Allah ni perkara molek. Wa may yudlillah, siapa yang Allah Taala sesatkan, fama lahu min had, maka tidak ada bagi dia siapa-siapa dapat bagi petunjuk. Lahum azabun fil hayatid dunya, bagi mereka azab di dunia, wala azabul akhirati asyad, dia azab di akhirat lebih keras lagi, lebih susah lagi. Kama lahum min Allah min waq, dia balik akhirat nanti bila kena azab tidak ada bagi mereka daripada Allah min waqin, sebarang pelindung. Masalul jannati allati wa'ida al-muttaqun, bagi tetapi mukmin pula perumpamaan syurga yang dijanjikan kepada orang muttaqun. Lagu mana perumpamaan dia? Hakikat sebenar tak nak ayat. Hakikat sebenar ni mala'in, Nabi sini bagi tahu tidak ada mata pernah lihat. Keindahan mata kita pernah kita saksikan, ramai kita ni nak banding dengan akhir, nak banding dengan syurga kan, Nabi bagi tahu mala'in ra'at, tak ada mata ni. Ada lagi kena datang syauq ni. Sebab tu kita orang mukmin ni kena ada akhirat kan. Dia duduk di bumi tapi hati dia ada di akhirat, baru dia ada kekuatan. Seperti Bangladesh kan tak? Tubuh duduk di Malaysia tu, tapi hati duduk di Bangladesh, duduk di India. Tak, kedai dia ada, rumah dia relax, sabar, naik bersikar, jimat. Tak boleh naik bersikar, Tak, duduk bina belakang. Dia boleh tenang. Jiwa manusia main lagu tu.
Kita yang tengok sial tengok belakang ni. Dia sial tengok kita. Tak. Dia pak putih kedai dia. Tengok kita pergi, jemaah kita pergi di India, jemaah kita pergi Bangladesh. Siapa dia jamu kita? Dia mana ni? Putih kedai dia ada. Tokai besar dia. Sini kat Skoda. Berapa dia beli sabar ni? Sebab tu dia nampak tu. Dia nampak hidup bina dah, beli kebun, beli ke apa. Jadi orang senang dia. Allah tak nak bagi tahu manusia ni. Sebab tu Allah SWT nak supaya tak terkesan dengan dunia ni. Tak, setiap pergerakan kita, setiap amalan kita dah bina akhirat kita. Dia bina akhirat kita. Baru kita boleh zuhud dengan dunia. Tak boleh zuhud dengan dunia. Tajri min tahtial anhar, atau perumpamaan syurga ni yang dijanjikan kepada orang yang bertakwa ni, gambar dia tajri min tahtial. Ni ya boleh gambar mengalir di bawahnya anak sungai ni. Gambar yang umum. Sebenar tak ada ayat. Ukuluha daimun wa dhilluha. Tengok tak bagi tahu. Tak buah-buah kan sentiasa buah belah. Boleh makan sama-sama. Dak wa dhilluha, teduh semacam. Tilka uqbal ladina taqwa. Itulah kesudahan bagi orang bertakwa. Wa uqbal kafirin, adapun kesudahan orang kafir neraka. Waladina atainahumul kitab, kembali semula. Dan orang yang mana kami bagi pada mereka kitab yang sebenar-benar ada di antara ahlul kitab. Sebab tu dia ada surah ni kan, dia ada ahlul kitab dalam ni. Orang kafir ahlul kitab. Waladina atainahumul kitab, dan orang yang mana kami bagi pada mereka kefahaman kitab ni ahlul kitab. Yang molek yafrahuna bima unzila ilaik. Mereka begitu gembira dengan apa yang diturunkan kepada kamu. Mana bila dengar aja Quran kira gembira. Abdullah bin Salam bila dengar dia baca Quran akan berimeh lalu. Hak ni duduk tunggu lama, dia main lagi ke Madinah tunggu hak ni dah. Tengok dia. Sebelum Nabi mari kehidupan dia serupa dengan Taurat dah. Dan bila Nabi mari dia boleh berimeh lalu. Ni contoh dia. Tak. Sebab tu kita ni tak cuba pujuk diri kita, keluarga kita biar kehidupan kita selari dengan kita Allah dengan sunnah Nabi, dengan kehidupan para sahabat. Lepas ni siapa mari pun, Imam Mahdi mari ke, Nabi Isa turun, kita selagi dah. Kalau tidak jadi sepoi Yahudi lain, kehidupan bercanggah dengan Taurat, tapi dia suruh nanti Nabi mari kita akan ikut dia. Tak jadi gitu. Sebab kita bukan disuruh tunggu. Imam Mahdi bukan suruh tunggu Nabi Isa. Kalau suruh tunggu tak apa. Ni bukan suruh tunggu. Suruh bersama kita ni. Perintah Allah disuruh buat dah. Perintah Allah Ta'ala ni. Jadi sepoi Yahudi. Jadi sepoi Yahudi Madinah. Sejarah tu akan berulang. Ni Allah Ta'ala bagi tahu. Ni orang yang benar ni. Kau mana bila jumpa Nabi terus beriman. Bila dibaca ayat Allah SWT. Wa idha sami'u ma. Allah Ta'ala bagi tahu. Wa idha sami'u. Mereka bila dengar. Bila Nabi baca ayat Quran ke tak. Tara fi ayunihim, maka kamu lihat di pada mata mereka ni bergenai air mata. Sebab mereka tahu ni hak. Bapak sebab mereka baca dengan benar dah Taurat. Dia akan selari dah. Hak ni tengok waladina atina, orang yang mana kami bagi pada mereka kitab, yafrahuna bima unzila ilaik. Mereka gembira dengan apa yang diturunkan pada kamu. Hak ni dia tunggu. Hak ni dia tunggu. Wa minal ahzabi man yunkiru ba'dah, tapi ada satu golongan-golongan lain yang yungkir. Hak ni kehidupan mereka bercanggah dengan Taurat. Hak canggah dengan Taurat ni bila Nabi mari dah. Mereka tuduh Nabi sesat. Mereka bagi tahu pada orang Mekah kamu lebih betul lagi. Ini golongan ni. Di mana kita baca surah An-Nisa kan. Qul, katakanlah wahai Muhammad, innama umirtu an a'budallah. Sebenarnya aku hanya diperintahkan supaya sembah hanya Allah. Wala usyriku bihi, dan aku tidak akan sekutu dengan dia. Ilahi ad'u wa ilahi ma. Kepada dia hanya aku seru orang, ajak dia. Tengok, ilahi ad'u. Hanya pada dia aku ajak orang. Taat pada Allah. Wa ilaihi ma'ab, dan hanya pada dia tepat kembali. Wa kadzalika anzalna hukman arabiyyah. Demikianlah kami telah turunkan kepada kamu hukman arabiyyah, hukum yang sangat jelas. Dan Arabiyyah sini ni bukan untuk orang Arabi dah. Ini jelas. Arabiyyah ni jelas. Wala in ittaba'tahum, kalau kamu ikut mereka wahai mak, kalau kamu ikut pendapat mereka selepas datang pada kamu kebenaran daripada Allah SWT, maka malaka minallah min waliyyin wala waq, maka tidak ada bagi kamu daripada Allah sebarang pelindung dan sebarang pelindung dan sebarang waqim, pelindung juga. Min waliyyin wala waqin, sebarang pelindung dan sebarang penolong tak ada, kamu tidak akan dapat. Ni Allah tak bagi tahu pada Nabi. Sebab berhadapan dengan ulama Yahudi ni bahaya kan. Tak, supaya mereka setuju, Nabi kena toleransi sikit, timur sikit dia. Tak, jangan syadik sangat. Tak. Kata situasi win-win. Dia tak ada. Situasi ittiba'. Dakwah ni bukan milik kita. Dakwah ni milik Allah SWT. Kita hanya ikut Allah, ajak orang ikut Allah. Dia tak ada kepentingan. Kita letak kepentingan kita akan binasa. Tak, kita letak kepentingan orang kita akan binasa. Semua akan binasa. Dakwah ni kita kena jelas. Tengok Nabi SAW. Tak tahu tengok ayat ni. Demikianlah kami turun kepada anzalnahu hukman. Kami telah turun kepada Nabi ni hukum, perintah Allah SWT yang sangat jelas.
Maka Allah Ta'ala tujuan, wa in ittaba'tahum, kalau kamu terima cadangan mereka wahai Muhammad, dan supaya kamu diterima oleh mereka, maka kamu ikut cadangan mereka. Tak ni, tak ada usul ni, tak ada nubuah pakai lagu ni. Jangan kan nak supaya orang terima kita, nak buat dah lagu mana orang tak terima. Dah, bukan usul terima kita, usul terima Allah. Orang tak terima sabar je lah. Tak terima sabar. Seperti mana para anbiya semua sabar. Semua para anbiya ni kaum mereka tidak terima mereka sebab apa? Sebab mereka tak ada toleransi. Semua marah pada mereka. Maka keadaan begini. Wala ini tabata, kalau kamu terima cadangan mereka selepas datang pada kamu wahyu perintah Allah Subhanahu nak lagu ni, maka tidak ada bagi kamu daripada Allah Subhanahu pelindungnya. Tak ada pelindungnya. Walaqad arsalna rusulan min qablika, sesungguhnya kami telah utus ramai rasul sebelum kamu. Waja'alna lahum azwajan wa dhurriyyatan, kami jadikan bagi mereka ni ada isteri-isteri, dia ada anak-anak. Wa ma kana rasulin an ya'tiya bi ayatin illa bi idznillah, dan tidak ada mana-mana rasul yang kami utuskan sebelum ni mereka boleh datangkan perkara mukjizat daripada poket mereka sendiri. Tak ada. Tak ada rasul. Tak ada rasul memiliki mukjizat illa bi idznillah, melainkan dengan izin Allah. Izin Allah Subhanahu taala. Tak ada rasul memiliki mukjizat yang mana mereka bila-bila masa boleh tunjuk. Bila mana nak gapo dia? Tak. Rasul tanya pada umat dia, kamu rasa puas hati dalil ke apa aku jadi rasul ni? Itu tak ada. Bukan lagu tu. Bukan lagu tu. Mukjizat semua beza. Semua mukjizat mengikut apa yang Taala nak. Dan mukjizat sendiri tu berujian juga. Mukjizat tu sendiri pun ujian juga. Sebab Nabi mukjizat ada Quran. Mari ayat Quran turun beram. Turun beram. Ini mukjizat. Likulli ajalin kitab. Setiap ajar ni, setiap umur ni, setiap ajar lah, setiap sesuatu ni Allah Ta'ala bagi tahu pada Nabi ada tempoh dia. Mana ni suruh sabar lah, suruh sabar. Sebab bila mereka minta daripada Nabi perkara luar biasa, Nabi tak boleh datang, maka Nabi tuntut pada mereka supaya beriman dengan Allah. Mereka tak beriman, kalau tak beriman kami Allah Ta'ala akan turun azab. Bila nak bagi azab? Cabar azab. Maka bila mereka minta azab, hak tu pun Nabi tak boleh bagi juga. Tak, Allah Ta'ala bagi tahu likulli ajal kitab. Setiap sesuatu ni Ta'ala bagi itu ada tempoh dia yang sudah termaktub. Kamu kena sabar ya. Nabi terikat. Dan Allah SWT bagi tahu ada semua telah ditentukan dengan qadar dia. Derhaka pun qadar. Sebab tu Allah Ta'ala cerita ayat sebelum ni kan, walaqad sesungguhnya rasul-rasul sebelum ni mereka juga dipersendakan. Fa amlaitu lil, aku yang bagi tempoh pada orang yang persenda tu. Tempoh tak ada tempoh dia. Ada tempoh dia. Peluang. Semua orang ada tempoh dia. Dia kena usaha. Para Nabi kena usaha. Usaha pun ada tempoh dia juga. Tak boleh tinggal kaum dia, kena tempoh, kena sabar. Sebab Nabi di Mekah kan tunggu cerita kisah Nabi Yunus, supaya sabar. Tunggu. Ada tempoh, semua ada tempoh. Tak lawak. Yamhullahu ma yasha'u, walau bagaimanapun Allah Ta'ala boleh padai apa yang Allah Ta'ala nak, dan Allah Ta'ala boleh kekalkan apa yang Allah Ta'ala nak. Wa indahu ummul kitab, di sisi Allah lah ummul kitab, yang sebenar-benar tak berubah tu. Ummul kitab ni ilmu Allah Subhanahu taala. Ada pun satu kitab lagi yang ada di tangan-tangan para malaikat ni. Dah, hak tu Allah Ta'ala boleh pandai kan. Dan Nabi dah bagi tahu pada kita kan, kalau kamu nak rezeki kamu banyak, nak umur kamu dipanjangkan, maka sambunglah silaturahim. Asbab-asbab kan. Tak sambung silaturahim. Dan lain, Allah Ta'ala panjangkan satu orang itu kerana dia banyak tolong orang. Nak jadi dia asbab untuk tolong orang. Bila dia mula tak situ tolong orang, maka ajar dia habis. Dia dipanjang umur sebab Allah Ta'ala jadikan dia ni asbab tolong orang. Dengan sebab dia ni orang ni boleh, keluarga dia boleh terbina. Bila dia berhenti maka mati dia. Mati. Ni asbab mana kalau dia tidak sambung silaturahim, maka dia mati awal. Dalam kitab, dalam Asy'ariyah ke ada mubram, tidak mubram tu. Masalah ni kitab yang mana ada di tangan-tangan para malaikat. Adapun di sisi Allah umul kitab, ilmu Allah azali. Dan sebelum Allah SWT jadi langit dan bumi 50,000 tahun belum jadi, semua takdir makhluk telah siap dah. Dan ilmu Allah tak akan berubah. Seperti mana ilmu Allah seperti begitulah berlaku. Dan sifat ilmu ni dia tidak ada paksaan. Ilmu dia tak bagi kesan pada maklum. Dia standard dah. Ilmu dia bukan ilmu dia tak bagi kesan. Makrifah ilmu ni, kita tahu sesuatu benda tak bagi kesan pada maklum tu. Lembu kaki pak. Bulan ni kita tak tahu lembu. Lepas kita tahu jadi kesan pada tak jadi kesan. Makrifah ni dia sifat dia kasyif, dia sifat dia gitu. Jadi kesan.
Jadi ni Allah Taala bagi kita ilmu dia. Cuma ketentuan dia tu ada yang dikaitkan dengan asbab-asbab, Tak. Sambung silaturahim panjang umur. Tak. Khidmat pada ibu bapa panjang umur. Maka ada asbab-asbab yang Nabi bagi tahu. Jadi Allah bagi yamhullahu ma yasha. Allah Taala boleh padai tak. Apa yang Allah Taala kehendaki dan Allah Taala boleh kekalkan apa yang Taala nak berkenaan dengan ketentuan hamba likulli ajalin kitab. Setiap sesuatu ni telah termaktub dah. Dah ni lagu mana ni? Allah Taala bagi tahu dia boleh padai dia boleh kekal. Dari genggaman Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah Taala bagi tahu pada wa imma nuriyannaka ba'dal ladina. Sama ada kami nak tunjuk pada kamu sebahagian apa yang kami janji pada mereka, azab mereka ni kami boleh tunjuk pada kamu. Au natawaffain ataupun kami mati ke kamu, tak tunjuk pada kamu. Kamu kena sabar sampai mati. Tak fa inna ma alaikal balagh, kerana tugas kamu hanya menyampaikan, wa alainal hisab, dan tugas kami hisab. Dalam ayat lain Allah Taala bagi tahu sama ada kami boleh buat keputusan untuk tunjuk pada kamu sebahagian apa yang kami janjikan azab tu. Ataupun kami matikan kamu dan mereka pun akan kembali pada kami juga. Sama saja bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tugas kamu sini Allah Taala nak menyatakan tugas Nabi. Fa inna ma alaikal bala, tugas kamu hanya menyampaikan. Dan tugas kami hisab. Tugas kami masing-masing buat. Kita sebab tu kita tidak ditugaskan untuk semua orang Islam, untuk semua orang jadi molek, untuk dapat khilafah tunjuk. Kita tak ditugaskan. Mana? Nabi pun tidak ditugaskan. Tak ada Nabi. Dia benda tu dia panggil taklif benda yang kita tidak mampu tu. Allah Taala suruh kita buat ni. Amal ma'ruf nahi munkar ni. Bagaimana keluarga kita, bagaimana orang pergi jumpa orang, pujuk orang, sepon Nabi ni. Ni tugas skop kita boleh buat. Sekarang ni kita tak buat gapo kita boleh buat kan. Gapo kita boleh buat kita tak buat. Masalah kita ni yang kita kecil banyak sebab tak buat kerja. Memang orang tak buat kerja dia kecil banyak. Go ni. Kita ada dunia kita kan. Oh bahagia kecil ni kan. Kalau tak buat kerja ke tak. Kau duduk saja kau banyak modal kecil. Tengok orang main bola, bagi penonton bagi orang main tu. Kalau juru orang main tu. Tak betak lagi ni lah. Ambil makan gaji buta gini. Semua habis. Tak kau sedap mulut dia. Tapi terang dia jadi jurulatih ke? Tak. Baru dia nganggur. Baru nana, baru apa? Baru tahu susah. Baru tak kecil. Betul tak? Sifat manusia kita. Sebab awalam yaru anna na'til arda nankusaha. Awalam yaru, tidakkah mereka berhati bahawa kami datang pada bumi, kami buat pada bumi ni. Tengok, annatil arda nankusaha min atrafiha. Ni pun ayat ni kan sama seperti surah Qaf, surah di Makkiyah, berkenaan dengan mukjizat yang Allah Taala suruh perhati. Ini berkenaan jawab orang Mekah kan. Ayat ni kena faham daripada ayat pertama ni. Sama dengan surah Qaf kita baca dah ni. Ayat ni berulang-ulang. Dia bukan berkenaan dengan bumi ni kau kurang kau lagu mana kan. Ni ayat berkenaan dengan perkataan mereka ni. Aiza kunna turaban, ayat kelima kan. Allah Taala kata kalau kamu pelik, kamu kena pelik bercakap orang lagu ni, orang kafir lagu ni. Gapo dia? Aiza kunna turaban inna la fi khalqin jadid. Bila kita mati, masuk dalam tanah ni kan tak. Dekat bumi duk makan jasad-jasad kita kan, habis tak ada ni. Bagaimana kita ni? Bagaimana boleh hidup semula? Allah nak bagi tahu awalam yarum, mereka tak perhatikan anna na'til arda nankusaha min atrafiha. Allah SWT yang Allah Taala tahu belaka proses jasad manusia yang di tanah itu terungkai jadi tanah semula tu, semua tu dalam ilmu Allah SWT belaka. Allah Taala tahu dalam ketentuan dia. Bagaimana nak hidupkan semula manusia yang sudah hancur dalam ilmu Allah Taala belaka. Bagaimana kami tahu mereka tak perhati ke kami yang jadikan manusia yang mati ini terurai jadi tanah semula tu. Maka Allah yang sama yang akan hidupkan manusia ni. Wallahu yahkum la mu'aqiban. Allah yang buat keputusan, maka tak la mu'aqiban li hukmihi. Tak ada orang boleh tag ke hukum Allah SWT ni ajib. La mu'aqiban li hukmihi kan kita kan tulis buku ke tak suruh orang biasa. Cek gapo kepada kesalahan ke? Kesalahan dari sudut ayat ke? Dia sudut perkataan. Allah bagi tahu wallahu yak, Allah yang buat keputusan. Dan hukum Allah ni tak ada siapa boleh beki. La mu'aqiba li hukmi. Tak ada siapa boleh tak kata ni tak suan. Tak ada. Ni gapo dia ni? Ini berkenaan dengan proses kejadian Allah bila manusia mati hancur belaka kemudian hidup semula ni. Qanun Allah, hikmah Allah ni tak ada siapa boleh tak, begitu kemah sekali kalau manusia kaji tentang kejadian bumi. Tentang kejadian langit. Allah nak cerita perkara lagu ni, nak bagi tahu hukum Allah dalam Quran ni pun kemah juga. Macam-macam syarat. Wa huwa sari'un hisab, dan hisab Allah ni sangat cepat. Wa qad makara alladhina min qablihim, sesungguhnya orang sebelum
ni sebelum orang Arab ni, sebelum orang yang menentang Nabi ni, kita terbiasa dengan Mekah kan tak? Jadi ni pun nak sebut orang Mekah juga. Dia bukan orang Mekah, semua semua orang Arab, orang kafir. Wa qad makara alladhina minkum, sesungguhnya orang kafir sebelum di tempat Nabi diutuskan ni, di Makkah, di Madinah ni, mereka juga telah buat perancangan. Umat sebelum ni telah buat perancangan. Allah Taala bagi itu qad makara, Makkah ni buat perancangan jahat untuk hapuskan Rasul. Telah buat perancangan umat sebelum umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falillahil makru jami'a, Allah Taala berkata milik Allah belaka. Semua perancangan ni sebenarnya dalam kontrol Allah belaka. Ni ayat ni kita baca surah Muhammad kan tak? Jamin ni Allah, usaha kafir untuk lawan Islam sia-sia dah. Sini Allah bagi tahu orang kafir buat perancangan untuk tentang agama. Allah Taala kata falillahil makru jami'a, milik Allah belaka perancangan. Perancangan mereka tu dalam genggaman Allah. Apa tak tenang dengan perintah Allah ya? Apa tak tenang dengan perintah Allah? Apa jadi waham gitu? Allah kata ya'lamu ma taksibu kullu nafsin. Allah Taala tahu ma taksibu, setiap jiwa. Bukan perancangan besar mereka, setiap jiwa dia tu. Pemimpin dia lagu mana, penolongan dia buat apa-apa, semua tak ada tahu belaka. Ya'lamu ma taksibu kullu nafsin. Wa saya'lamul kuffar liman uqba. Dia orang kafir yang menentang dia akan tahu kepada siapa kesudahan nanti. Sudah nanti siapa dia akan berjaya, siapa yang akan binasa. Wa yaqulul ladzina kafaru lasta mursala. Berkata orang kafir pada Nabi, lasta, kamu bukan rasul. Lagu ni bukan rasul. Macam-macam dia buat waham, dia cipta reka kan untuk jauhkan orang daripada Nabi ni, khususnya ahlul kitab. Sehingga mereka kata kamu bukan rasul. Maka jawab pada mereka orang kecek lagu ni, kafa billah, cukup Allah jadi saksi di antara aku dengan kamu. Wa man indahu ilmul kitab, dia orang yang mana di sisi dia ada ilmu tentang kitab. Cukup. Nak bagi kecek lagu ni tak ada makna. Allah Ta'ala suruh Nabi SAW bagi tahu rasa cukup dengan Allah, cukup dengan Allah yang jadi saksi di antara aku dengan kamu. Dan orang yang mana di sisi dia ada ilmu kita ni, dia tahu bahawa ini benar daripada Allah SWT. Surah seterusnya surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman. Kita baca sikit ni. Kau surat 531. Kau 531. Mari surah Ar-Rahman. Tentang Allah Subhanahu Wa Taala, tentang Ar-Rahman. Ar-Rahman kita bagi sifat jala. Sifat jala. Dan semua ni sifat tentang kebesaran Allah, keagungan Allah Subhanahu Wa Taala belakang. 531. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Ini semua ulama gapo dia ni, mubtada ke khabar ke gapo kan? Tak. Huwa Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahman jadi khabar, takdir huwa mubtada. Tapi paling sahih sekali seperti mana jumhur mufassir kita lah. Ar-Rahman ni mubtada, hak lain semua khabar belaka. Khabar jumlah. Tak. Khabar belaka. Khabar bagi Ar-Rahman. Ni sebab nak ayat kita tengok kehebatan Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahman ni gapo ni, sifat jalan. Bukan yang maha penyayang, yang maha tu tak sesuai. Ar-Rahman ni azab orang. Ar-Rahman ni kata orang. Ar-Rahman ni azab. Ar-Rahman ni tak ada seorang berani kecek depan dia. Dalam Quran kan, la yatakallamun illa man adina lahu ar-Rahman. Tak ada seorang berani kecek mereka yang diizinkan oleh Ar-Rahman. Itu suasana Ar-Rahman. Bila Allah sebut dalam Quran, Ar-Rahman tempat azab lah. Kalau kita nak setuju dengan sifat saya, sifat rahmat juga kan tak? Rahmat dia itu ayah lah, seperti mana kata Imam Sindi. Tak? Dia paling hampir sekali saya, tapi saya sepuluh ayah. Ayah saya lagu mana? Kota degil katok. Tak. Saya ayah, saya yang menggerungkan. Itu saya kan. Sifat ni paling hampir. Sebab tu kita dulu kan, bila baca Ar-Rahman kan, Allamal Quran. Ar-Rahman Ar-Rahman Allamal Quran. Yang mengajar Quran dulu kita raya, mengajar Quran ni kena lemah lembut. Sebab kita pasal sifat Rahman ni lembut. Sebab tu orang yang mengajar Quran baik-baik tak kena. Tak. Dia kena lemah lembut. Tapi realiti kan tak? Kau mana guru lemah lembut tak jadi belakang anak murid. Kau jadi molek tak, mesti guru backing. Jadi Ar-Rahman ni ayah juga. Baru sesuai sungguh. Tak. Kau mana tok guru leweh-leweh ke ada, salah pun senyum tak. Nampak nak boleh anak murid. Tak. Dia boleh jadi ke tak? Tok guru backing. Hatta tok guru ajilah ni. Tak, jadi belakang anak murid dia. Oh, backing. So backing. Gapo dah? Qari. Apa? Ustaz Ding baca tu backing.
Bikin belaka. Jadi dia ni bawa ada gerung Quran. Dia digabung Bismillahirrahmanirrahim. Baru khauf raja. Dengan nama Allah. Siapa dia Allah? Ar-Rahman. Kalau kamu tak tunduk pada Allah ni, dia akan katak kamu. Tapi kalau kamu ikut dia, Ar-Rahim, Maha Pengasih. Baru dia sempurna. Nama Allah Bismillahirrahmanirrahim sempurna dah. Dengan nama Allah. Siapa dia Allah ni? Ar-Rahman Ar-Rahim. Sebab tu Nabi Sulaiman kan, bila tulis surat kan, dengan Bismillahirrahmanirrahim, alla ta'lu ilayya wa'tuni muslimin. Kita tengok bahasa tu. Bahasa dengan nama Allah. Kalau baca yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, lepas tu kecek lagu tu, tak sesuai. Tak sesuai. Kecek tu kan, alla ta'lu, jangan kamu sombong. Datang serah diri pada aku. Bahasa dia tu. Bahasa Ar-Rahman. Bahasa Ar-Rahman dengan sesuai dengan kebesaran dia. Walau bagaimana kita boleh tengok. Ar-Rahman. Siapa dia Ar-Rahman ni? Allamal Quran. Nikmat yang paling besar sekali. Allah Ta'ala bagi tahu pada kita sebagai panduan kita. Allah, dialah yang ajar Quran. Dia ajar Quran. Khalaqal insan, dia yang jadikan manusia ni. Allamahul bayan, dia yang ajar manusia bayan. Boleh kecek. Kita jadi maju ni boleh kecek. Bukan kerana ada lidah ada mulut. Lembu ada lidah ada mulut. Besar lagi. Dia tak lewat kau. Tak ada bayan. Tak ada penjelasan. Sebab tu tak berubah. Dia makin rupuk situ. Tak ada apa dia? Taraqi dari sudut kehidupan dia. Sebab tidak ada bayan. Dia manusia kan ada bayan, ada lisan ni, ada bahasa ni. Ni jadi maju kita ni. Kaji orang ni boleh tulis. Bahawa hari kemudian boleh sempurna. Atau boleh terbaik besi ke? Sebab ada bayan. Ada. Siapa dia ajar bayan ni? Allah. Allamahul bayan. Allah beritahu. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Begitu juga khalaqani khalaqa. Dia yang jadikan matahari dan bulan bihusban sebagai alat untuk perkiraan kita. Masa matahari, bulan, hari bihusban untuk hisap kita, untuk perhitungan kita. Dia mudah sebenarnya. Allah bagi tahu. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Tengok wan najmu, makhluk di langit, dan wasyajaru, pokok di bumi. Yasjudan. Kedua ni tunduk. Isyaratkan wakil langit dan bumi. Semua tunduk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua tu. Was-samaa rafa'aha wada'an. Langit yang kami angkat tu, wa wada'an mizan. Ya Allah Subhanahu Wa Taala telah letak ada mizan dia. Ada mizan, semua ada mizan. Dan Quran ni pun mizan juga. Alla tadghaw fil maka jangan kamu melampaui mizan. Dia telah Allah Taala tentukan. Wa aqimul wazni, tegakkanlah al-wazna. Apa dia wazan ni? Kita Allah, panduan daripada kita Allah. Bil qist, dengan keadilan. Wala tukhsirul mizan, jangan kamu mengurangi timbangan. Wal arda wada'aha lil ana, dan bumi ni kami jadikan untuk al-ana, untuk makhluk, untuk manusia. Al-ana ni manusia dan jin. Fiha faqihatun, pada bumi ni ada buah-buahan. Ada buah-buahan yang banyak. Wan nakhlu dzatul akmam, dan ada pokok tamar yang memiliki apa dia? Buah-buah dekat maya dia tu. Dzatul akmam. Wal habbu, dan begitu juga ada bijiran. Dzul asbi war raihan, yang memiliki ada bijir yang memiliki kulit, dan juga ada yang memiliki bau yang hebat. Fa bi ayyi ala'i rabbika, maka atas nikmat Tuhan kamu yang manakah? Kamu berdua ni tukadziban, manusia dan jin. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat yang mana? Nikmat yang besar ni. Ala ni nikmat yang besar. Nikmat biasa bukan fa bi ayyi nikmat, fa bi ayyi ala ni nikmat yang sangat besar. Semua ni besar belaka Allah Taala sebut ni. Daripada Tuhan kamu berdua kamu mendustakan. Khalaqal insan, jin kalau dengar ayat ni kan kami tidak akan mendustakan. Ni ala rabbina, nikmat Tuhan kami. Jin bila dengar Nabi baca surah ni kan atau ayat begini, maka mereka jawab dengan jawapan yang sempurna. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar, dialah yang jadikan manusia asalnya daripada tanah liat yang boleh dibentuk seperti mana apa dia? Fakhar ni dipanggil apa? Tembikar yang boleh dibentuk. Tanah liat yang boleh dibentuk. Wa khalaqal jan, dan dia jadikan jin ni mimmarijim minna, daripada api yang menyala. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma, maka nikmat Tuhan kamu yang manakah kamu berdua mendustakan. Rabbul masyriqaini, pemilik timur dan barat. Timur dan masyriqaini, dua timur dan dua barat ni maksudnya apa? Empat penjuru, timur, utara, selatan dan timur dan barat. Milik Allah belaka. Dia belaka.
Fa bi ayyi an. Hak ni pun pelik. Tak, mana tiada Allah yang jadikan. Tak. Arah ni pun dia yang kontrol, dia yang cipta. Fa bi ayyi ala'i rabbikum tukadzib. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah kamu mendustakan? Marajal bahrain yaltaqiyan. Marajal bahrain yaltaqiyan. Allah bagi tahu dua laut yang telah bercampur, yang berjumpa ada bertembung. Dua laut, dua jenis laut. Laut mana? Laut tawar dengan laut sungai tawar dengan laut besar. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di antara mereka, di antara berdua tu ada barzakh. La yabghiyan. Tak, air masin tak boleh pergi tempat air tawar tak boleh masuk tempat air masin illa barzakh. Sebab tu kita nak faham barzakh ni ke apa dia? Barzakh ni tempat dia sebenar. Pertemuan di antara air masin dengan air tawar, dia ada barzakh. Barzakh ni ke apa dia? Tengah-tengah tu kan ada. Dia tak tawar sungguh, tak masin sungguh. Mana dia ada kat penjuru tu barzakh ni tak. Dia bukan air masin, dia bukan air tawar. Hak ni pun bukan air tawar, bukan air masin. Jadi barzakh ni dia bukan akhirat sebenarnya. Dia bukan dunia sebenarnya. Dia di antara akhirat dengan dunia. Dengan dunia. Sebab tu masa duduk ala tu kan, peringkat awal kan, bila orang tanya kita dengar kan. Dia dengar lagi ni. Dia boleh dengar. Nabi sebut. Maka dia bukan akhirat sebenarnya, dia bukan dunia sebenarnya. Akhirat tak berlaku lagi. Akhirat tak berlaku ni. Ni asal perkataan barzakhun. Sebab tu Nabi guna barzakh. Tak. Perkataan dia dalam Quran ni barzakhun diguna tempat air laut. Di tengah-tengah tu dia bukan air tawar, dia bukan air masin. Dia ada unsur. Dua-dua tu ada unsur tu. La yabghiyan. Dua-dua tu tak boleh nak menembusi. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan kamu yang mana kamu dua nak mendustakan? Yakhruju minhumal lu'lu' wal marjan. Dialah yang telah keluar daripada kedua-dua laut tu lu'lu' wal marjan, permata-permata dan marjan, batu marjan. Fa bi ayyi ala, maka nikmat Tuhan kamu berdua yang manakah kamu berdua mendustakan? Langit dan jin dan manusia ni. Walahul jawar. Dia milik Allah lah. Al jawarul munsha'at fil bahri kal alam. Milik Allah, dalam kontrol Allah lah. Kapal-kapal yang melayang besar di laut tu seperti mana gunung, yang dapat bergerak tu dalam kontrol Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat Tuhan kamu manakah yang kamu berdua mendustakan? Kullu man 'alaiha fan. Semua ni akan binasa belaka akhir sekali. Semua ni akan binasa belaka. Yang akan kekal hanya wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang akan kekal hanya Allah Subhanahu, zat Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia Allah ni? Al jalali wal ikram. Tengok sebab tu kata-kata Ar-Rahman ni sifat jalal. Tengok kesinambungan dia. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalal wal ikram. Sifat jalal Allah Subhanahu wa taala, sifat mulia Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung lepas ni insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika.